Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua penonton-penonton setia Wanita hari ini? Di mana saja anda berada, kami harapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan baik sahaja hendaknya. Dan hari ini sebenarnya siaran 28 Januari 2021. Ia juga merupakan cuti umum di sesetengah negeri, yang mana hari ini merupakan sambutan Hari Thaipusam bagi penganut agama Hindu. Tapi sebelum kami nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang upacara sambutan Thaipusam yang diraikan secara sederhana pada tahun ini, suka juga untuk kami ingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton sekali lagi tentang kes COVID-19 yang dilaporkan setiap hari. Di mana anda berada, pastikan anda sentiasa menjaga diri anda dan juga keselamatan serta kesejahteraan insan-insan di sekeliling anda. Kalau kita dapat saksikan, sebenarnya semalam kes yang dilaporkan positif sebanyak 3,680 kes berbanding kes sembuh sebanyak 1,858 kes dengan terdapat 7 kematian yang dilaporkan. Ini yang suka juga kami ingatkan sekali lagi, seperti mana yang telah pun diwar-warkan oleh pihak kerajaan sendiri, yang mana kita sentiasa harus menjaga kesihatan kesejahteraan diri kita dengan mengikuti segala SOP yang telah pun ditetapkan. Dalam kita menerima pembudayaan norma baharu ini juga, hari ini kalau kita lihat sambutan Hari Thaipusam yang diraikan oleh penganut agama Hindu sememangnya berbeza berbanding tahun-tahun sebelum ini, yang mana kebiasaannya di Malaysia kita tahu ia akan diraikan dengan perarakan yang meriah juga. Tapi tahun ini sambutannya disambut dengan lebih sederhana. Kalau kebiasaannya setiap tahun sambutannya akan diraikan dengan perarakan ini akan dilakukan di kuil-kuil. Dan pun hari ini kalau kita lihat mereka akan meraikannya secara sederhana dengan pembudayaan norma baharu ini di rumah mereka. Kalau tahun sebelum ni kan mereka akan kita lihat perarakannya cukup meriahlah di Batu Cave ini. Tapi ini antara visual yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton, bagaimana sebenarnya perarakan pedati yang dibenarkan pada tahun ini dengan mematuhi SOP. Itu dia. Jadi selamat Hari Thaipusam juga kami ucapkan kepada penganut agama Hindu yang menyambutnya pada hari ini. Okey, itu tentang sambutan Hari Thaipusam. Dan sebenarnya hari ini banyak pengisian-pengisian menarik yang telah pun dikongsikan dan juga direncanakan oleh rakan penerbit kami Nur Azlina Nikmat, yang mana hari ini kami nak kongsikan tentang sesuatu yang cukup menarik antara aktiviti yang cukup digemari oleh golongan wanita. Dan kami nak kongsikan juga kenapa anda perlu tunggu sebelum kami kongsikan tentang topik kami ini, kerana ini mungkin antara satu wake up call bagi anda yang terlepas pandang untuk menjaga diri anda sendiri. Tapi sebelum tu, seperti biasa, saya tidak kesorangan. Hari ini saya ditemani oleh Hawa Rizwana yang akan kongsikan sesuatu bersama dengan anda penonton. Silakan Hawa. Terima kasih Fiza. Ingat pesanan Fiza itu tadi, supaya kita sama-sama mengikut SOP. Harus kita sesuaikan diri dan terima norma baru ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Pada hari ini, Wanita hari ini seperti biasa ada pelbagai perkongsian untuk dijadikan manfaat kita bersama, termasuk tip inspirasi Grow Happy yang dibawakan oleh Lactogrow. Ini khas kepada ibu bapa yang mempunyai anak kecil. Inisiatif Nestle Lactogrow sebagai jenama Grow Happy memberi tip untuk menceriakan si manja agar dapat memupuk kegembiraan sesama keluarga. Tip inspirasi Grow Happy adalah bermain sambil berimajinasi untuk berfikir dan belajar dengan cara mereka tersendiri. Pada masa sama, mereka mula mengenali diri dan meneroka dunia sekeliling dalam pelbagai keadaan. Berikan si manja Nestle Lactogrow dengan bakteria baik probiotik L. reuteri untuk perut yang selesa agar dia dapat bermain
bermain dan belajar dengan bebas. Ini tip khas untuk anda, ibu bapa, anak-anak ceria, keluarga pun bahagia insya-Allah. Seperti yang Fiza katakan tadi, anda harus teruskan bersama kami di Wanita Hari ini kerana ada pelbagai perkongsian menarik dan topik pada hari ini pun cukup seronok untuk kita bincangkan. Ya Fiza? Betul tu. Sebelum tu kami nak kongsikan sesuatu dahulu kepada anda semua penonton-penonton Wanita Hari ini melalui segmen Jom Masuk TV. Ada sesuatu yang nak dikongsikan oleh Jamu Jelita. Kita saksikan. Hai, Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari ini dan selamat sejahtera terucapkan. Bila kita bercakap tentang rutin pemakanan, anda percaya lebih lagi di norma PKP 2 ni yang mana kita hanya duduk di rumah, pastinya banyak melibatkan kita ni bosan, macam-macam aktiviti tak boleh buat kan, dan kita akan mulalah cari kuda-kudapan untuk kunyah-kunyah dan kita akan cari solusi lain, masak, makan, kita nasyid makan je kan. Dan anda percaya juga hal ini pasti menjadi kerisauan buat semua, lebih-lebih lagi apabila pada waktu malam kita dah mula rasa dah perut kita ni macam sendat, rasa penuh je, seluar pun dah ketat, kita ada masalah cepat mengah, cepat mengantuk dan macam-macam masalah lain lagi. Dan hal ini sebenarnya terjadi berpunca adalah kerana kita mempunyai sistem pengalaman yang tidak normal, di mana apa yang kita makan tidak seimbang dengan apa yang kita keluarkan, dan hal ini menyebabkan sisa makanan tersimpan dan kita tidak lawas dan menyebabkan punca utama kepada masalah saiz fizikal tidak seimbang. Ramai yang hubungi kami di HQ dan berkongsikan tentang masalah yang dihadapi mereka dan bertanyakan Jamu Jelita apakah solusi terbaik yang boleh diamalkan oleh mereka untuk atasi masalah tersebut. Jadi hari ini akan nak kongsikan tentang produk Puat Fiber dari Jamu Jelita yang mana keberkesanannya bukan rahsia lagi. Ramai yang dah amalkan dan cukup berpuas hati dengan kehebatan produk ni, yang mana seawal penggunaan anda akan dapat rasa tubuh badan yang lebih segar dan juga perut yang lebih selesa. Selain tinggi dengan kandungan fiber dalam produk Puat Fiber juga mengandungi buah-buahan bermutu tinggi yang mana jika diamalkan sebelum makan bantu mengenyangkan, yang mana jika diamalkan selepas makan bantu melawaskan serta singkirkan lebihan makanan yang tidak terhadam. Buat berat 70 kilo ke atas anda boleh amalkan 2 kali sehari. Untuk berat 70 kilo ke bawah anda boleh amalkan sehari sekali. Pemakanan yang seimbang dan juga rutin harian yang sihat mempengaruhi diet kita. Jadi buat anda yang nak berdiet, anda boleh dapatkan Puat Choco Diet dari Jamu Jelita yang mana penggunaan produk ini bantu mengenyangkan selama 4 hingga 6 jam. Selain itu, kandungan karbohidrat kompleks dalam produk ini bantu anda beri tenaga walaupun kita tidak makan berat dalam rutin harian. Dan kedua-dua produk ini berharga RM38.90 dan jika anda berminat untuk dapatkan produk dari Jamu Jelita, boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV ataupun dapatkan produk Jamu Jelita di www.jombai.my. Dan untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi boleh terus WhatsApp 0133535753 atau hubungi Atira di 1800 885510. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Itu dia Nur Atira Samsudin dari Jamu Jelita. Seperti saya dan Fiza kongsikan tadi, hari ini topik yang akan dikongsikan memang cukup menarik dan ada kaitannya dengan amalan norma baru. Seperti sekarang kan Fiza, ramai yang diarahkan untuk bekerja di rumah. Oleh itu kalau kita lihat sekarang ini mesyuarat-mesyuarat pun diadakan secara atas talian. Bagaimana pula dengan penampilan mereka di rumah? Tapi sebelum kita nak kongsikan kepada anda semua penonton tentang topik yang bakal kita bawakan pada hari ini, kami juga nak bawa pemerhatian anda semua tentang antara bingkisan viral yang dipilih oleh rakan penerbit pada hari ini. Sebabkan Hawa, dalam tempoh PKP ni dan juga ramai dalam kalangan masyarakat kita yang bekerja dari rumah bersama dengan anak-anak yang menjalani pembelajaran PDPR ni, ada macam-macam aktiviti dan juga kreativiti yang dilakukan oleh anda sebenarnya tanpa anda sedari, yang juga dapat memberi inspirasi kepada insan lain. Ini perkongsian yang sempat diambil daripada aplikasi TikTok yang ingin sama-sama kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Kita saksikan. Kami pergi zoo. Ini kolam zoo kita. Kalau you laki boleh nampak mermaid. Mari. Ini waterfall untuk hipo mandi. Tapi ini hari hipo cuti. Sekarang kami akan pergi melawat harimau. Tapi jangan ganggu dia tidur. Jika tidak, kami sangat bahaya. Siapa bisik di sini?
Lain macam harimau tu, tak berbelang. Ini bukan harimau menangis, tapi ini harimau mengamuk. Tapi inilah antara kreativiti yang boleh anda lakukan di rumah kan, sebenarnya dalam masa yang sama untuk menghiburkan diri sendiri dan juga insan-insan di sekeliling kita. Kalau Hawa dekat rumah, apa antara aktiviti yang gemar Hawa lakukan kalau ada waktu lapang? Kalau ada waktu lapang, antaranya lah saya kalau ada masa, saya suka bersenam. Dalam masa yang sama juga, saya suka main piano. Yang paling penting sekarang ni, hikmah PKP ni sebenarnya, kita dapat jaga kita punya kebersihan diri ataupun rawatan muka dengan lebih baik sebenarnya. Ini sebenarnya juga kami nak kongsikan kepada anda penonton, yang mana mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang cantik duduk di rumah. Betul tak? Dan kadang-kadang kan dalam keterbatasan waktu juga, kadang-kadang sibuk di tempat kerja, jaga anak dan sebagainya, wanita ataupun ibu khususnya terlupa untuk menjaga diri sendiri. Bukan tak nak jaga, tapi kadang-kadang waktu-waktu yang terluang itu banyak dihabiskan masa untuk sesi keluarga. Jadi hari ini sebenarnya kami nak mengajak anda penonton-penonton wanita hari ini untuk berkongsi sebarang tips pengalaman anda tentang terapi ataupun aktiviti-aktiviti kecantikan yang anda lakukan di rumah. Bukan kena mahal, Hawa. Kadang-kadang kita boleh guna pakai apa saja peralatan ataupun barangan-barangan kita yang ada di dapur. Teruskan bersama kami kerana itu yang akan dikongsikan. Tadi Fiza ada tanyakan saya nak tanya pula dekat Fiza. Kalau di rumah, Fiza bagaimana orangnya? Bagaimana orangnya? Macam inilah. Antara aktiviti yang saya suka lakukan sama ada memasak. Tapi betul, memang bila peredaran waktu dan umur meningkat juga, kadang-kadang kita dah mulalah ambil tahu dengan lebih lagi antara kecantikan-kecantikan diri yang kita perlu titik beratkan. Dan hari ini sebenarnya kita akan bersama dengan 3 orang tetamu istimewa yang cukup mungkin anda nak tahu apa agaknya rahsia kecantikan mereka. Jadi pastikan terus bersama kami, dan kalau anda ada sebarang persoalan, perkongsian ataupun komen, kongsikan. Anda boleh kongsikan di laman Facebook kami WHITV3, dan jangan lupa ikuti kami di Instagram WHITV3. Kita berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Seperti yang sudah kami kongsikan tadi, hari ini kita akan bincangkan bersama tetamu-tetamu bagaimana untuk selesa dan dalam masa yang sama supaya nampaklah sedap mata memandang bila berada di rumah. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda antara tips-tips kecantikan daripada selebriti-selebriti dan juga perunding kecantikan yang telah pun bersama dengan kita di atas talian ketika ini. Yang pertama ni kita nak mempersilakan, nak memperkenalkan tetamu kita, iaitu Faiza Ilai yang bersama dengan kita hari ini. Hello, Assalamualaikum. Hai. Salam. Okey, bersama dengan Faiza kita juga ada Nadia Brian. Apa khabar, Nadia? Hai, khabar baik. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dan Hawa, kita juga bersama dengan... Ya, kita juga bersama perunding image Debbie Yunus. Hai Debbie, Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Selamat bercuti hari ini. Ya, Hawa, saya sangat-sangat teruja kalau kita lihat ketiga-tiga tetamu kita ini yang berada di atas talian sangat-sangat berpenampilan menarik. Ini saya nak kongsikan. Ini yang antara gambar kegemaran saya daripada Instagram Faiza Ilai. Yang mana gambar ini diambil ketika selepas Faiza Ilai bangun tidur. Alamak. Tak ada filter dan sebagainya, tapi inilah penampilan wajah Faiza sendiri. Okey, kita boleh mulakan dengan Faiza dululah, Faiza. Kalau orang cakap kebiasaannya bergelar selebriti ini ada banyak perkara yang kita perlu titik beratkan. Namun hakikatnya bukan saja selebriti, menjadi seorang wanita, seorang ibu, seorang gadis dan sebagainya. Saya kira kecantikan itu menjadi perkara utama kan yang kita harus titik beratkan. Kalau Faiza anggap ia satu perkara penting ataupun tidak? Okey, bila kita nak cakap pasal cantik ni dia subjektif tau. Cantik tu tak semestinya you have to put on makeup. Ya. Kan? Tak lalulah kalau hari-hari nak makeup kan. Lebih kepada saya rasa dia lebih kepada macam kebersihan. Dia lebih kepada kebersihan. Dan kalau macam cantik pula, macam saya ada masalah. Tujuan saya kongsi gambar tu sebab saya memang ada masalah kulit dulu kan. Masa dulu saya pernah fly, Fiza, saya pernah fly as a stewardess. Lepas tu banyak pakai makeup. Lepas tu berjam-jam. Jadi bila saya dah merosakkan kulit saya sendiri, so saya cari cari dia punya solution untuk cure balik lah. Dia bukan dia sebenarnya untuk diri sendiri, bukan untuk stress orang lain.
but it's for your own satisfaction. Okey. Tapi Faizah juga bergelar seorang ibu, seorang isteri dan mempunyai anak-anak. Masa tu bagaimana untuk kelihatan selesa dan juga menarik di rumah? Dia tak adalah menarik sangat di rumah. Kadang-kadang macam Cantik tengok ni. Kan? Kadang-kadang macam Mak Latif pun ada juga. Dia lebih macam macam saya cakap tadi lah. Dia sebab kalau orang yang dah berkahwin, yang tak ada anak dan yang berkahwin tapi macam yang dah ada anak ni, kalau macam nak kena pakai cantik-cantik, macam saya cakap dia tak mungkin benda tu jadi kecuali kalau macam you banyak maid atau banyak helper lah. Dia lebih kepada macam ada apa orang cakap nampak look pleasant lah. I say look pleasant. Maksudnya tengok kita lah sakit mata memandang. Jangan macam kain buruk dengan kita pun sama bau. Itu bagi saya itu kan. Daripada segi pakaian, janganlah pakai baju yang macam macam kalau suami tengok pun macam tak tahu macam mana ni bini. Itulah. Okey. Saya suka apa yang Faizah katakan. Yang paling penting sekali sebab kita cakap tentang kecantikan ini yang konotasinya adalah berbeza-beza dan maksudnya adalah subjektif mengikut individu. Yang paling penting sekali kebersihan itu. Sebelum kita nak tanyakan kepada Nadia, kita nak tanya dulu kepada Puan Debbie Yunus. Puan Debbie, kalau kita cakap tentang kecantikan wanita ni, sebab kadang-kadang bila Faizah katakan tadi seorang ibu, kalau dia ada pembantu yang ramai, mungkin sempatlah untuk berhias, bersiap setiap masa. Tetapi bagi mereka yang sibuk menguruskan urusan rumah, pergi bekerja, balik nak tengok anak dan sebagainya, ada kalanya mereka lupa untuk menjaga diri mereka sendiri. Ini yang kita tak nak. Bagaimana caranya untuk kita nak menggalakkan golongan wanita ni untuk terus kekal cantik walau berada di rumah? Okey, kalau seperti saya sendiri saya seorang ibu kan, kalau di rumah tu memang kadang-kadang kita dah overwhelmed dengan kerja-kerja rumah, nak menguruskan rumah, menguruskan anak. Jadi kadang-kadang kita macam rasa tak perlulah nak bercantik-cantik. Tapi again, dengan Faizah tadi, dia kata kita cantik kita selalu sangat penting. Yang penting bersiap. Bersiap tu maksudnya bila kita bangun tidur tu kita mandi, kita dah tak pakai baju tidur lagi. Kita pakai ada baju yang betul-betul for day wear. Kan jadi orang dalam rumah pun dia dah bersiap daripada bangun tidur. Kadang-kadang kita pakailah kaftan satu hari. Kita selesa dengan kaftan, kita pakailah kaftan satu hari. So macam I sendiri, kadang-kadang PKP ni I kena bekerja dari rumah. So apa I buat, I bangun tidur, I pakai baju yang selesa. Macam contoh yang ni, dia soft, dia bukan keras macam nak kita capai. Tapi at least I nak terap dekat meja anak I, jangan kacau mami ada work. Itu automatically minda dia, mami dah ready for work. Okey. Betul. Bila dah bersiap tu barulah automatik secara semula jadinya naik mood kita untuk bekerja, mood positif. Dalam masa yang sama orang sekeliling pun tahu okey bersiap maksudnya sedang bekerja. Baik. Okey, kepada Nadia pula. Kalau kita lihat Nadia di Instagram memang cukup bergaya orangnya, memang cukup cantik. Tetapi biasalah sebagai seorang selebriti pastinya perlu sentiasa bergaya, perlu bersiap. Bagaimana kalau di rumah? Apa antara rutin kecantikan Nadia di rumah? Okey, untuk Nadia selalunya sekarang kan musim PKP. Jadi kita pelakon tak boleh syuting kan. Jadi macam Nadia memang, tapi sebenarnya kalau bukan jadi pelakon pun Nadia seorang yang memang suka bersiap, suka macam betul lah cantik. Jadi during PKP ni sebab Nadia ada lagi kerja-kerja macam review, sama yang sama macam Nadia memang pagi-pagi tu bangun terus kena mood. Kalau kita tak bersih, kita tak macam tak pakai baju yang kita suka, yang cantik, kita tak make up ke apa, Nadia rasa hari tu hari yang akan macam tak best lah. So dia start pada pagi. Pada pagi Nadia ambil mood dah buat cantik, buat rambut. Memang macam tu, memang suka. Memang dah biasa. Nadia mesti bangun-bangun tidur dah cantik kan? Macam Fiza lah. Tak ada. Nadia macam pagi-pagi Nadia suka kena mandi, kena siap bersih. Macam saya cakap, memang kecantikan ni sebenarnya adalah kebersihan sebenarnya. Kalau cantik tapi pakai baju yang tak basuh lah apalah. So Nadia kebersihan dan kecantikan tu memang seiring lah, memang penting. Dan dia memberi mood kita pada hari itu. Kalau pagi-pagi kita dah bersiap, kita dah rasa best, so insyaAllah satu hari tu kita akan okey ke. Saya Tapi setuju. itulah kalau ada juga hari yang macam pakai pijama
all day long kan. Tak nak ni lah. Tapi mesti hari tu tak best. Okey. Ini berbalik juga kepada ada komen rakan kita di Instagram katanya tak apalah kalau nak cantik kat rumah asalkan kerja rumah sihat. Siap. Dan ini saya nak tanya juga kepada Puan Debbie. Ada sesetengah wanita ni kadang-kadang bila dah jadi ibu dia lupa untuk jadi isteri kerana dia rasa bahawa tanggungjawab itu lebih harus ditunjukkan ataupun dititik beratkan kepada anak-anak. Jadi kalau nak bersiap, nak cantik, takut tak cukup masa untuk anak-anak sebab ambil masa banyak kan nak bersiap dan sebagainya. Ini pengorbanan ibu kebiasaannya yang dilakukan oleh wanita-wanita hari ini. Tetapi ini yang kita nak kongsikan juga kepada wanita-wanita. Kenapa perlu untuk kita sayang, kita cantikkan diri kita supaya tak adalah kan kalau salam suami pagi pakai baju kelawar yang sama, suami balik petang baju kelawar sama juga lagi. Macam mana tu Puan Debbie? Okey, macam yang I bagi tahu tadi, memang banyak sangat research study dah dibuat atas faktor baju dan juga colour outfit kita memainkan peranan untuk mengawal emosi kita pada hari tersebut. Sebagai contoh, kadang-kadang kita sedih kan, bila kita ikutkan hati, maksudnya automatik bila kita sedih kita tak nak bersiap. Ataupun bila kita penat kita tak nak bersiap. So automatically kita akan overwhelm dengan perasaan tu sendiri and orang di sekeliling pun boleh rasa mood sedih kita tu. So apa yang kita buat is pagi-pagi terus bersiap. We have to force ourselves. Semua benda perlukan preparation. Cuma kadang-kadang kita ambil remeh preparation untuk bersiap. Macam contohlah kalau you nak masak, mesti you buat preparation, betul tak? Ada bahan. So at least you kena prepare dulu untuk bersiap. So bila you bersiap tu, automatically you mask the emotion. Mask emotion maksud dia walaupun you sedih hari tu, elemen warna pada pakaian you boleh membangkitkan emosi yang lain dan juga spread the positive emosi sekeliling. So automatically anak you pun akan ikut emosi. Memang cukup penting. Pemilihan warna pun termasuk dalam cara untuk nampak lebih menarik walaupun di rumah. Tetapi sekarang kan Puan Debbie, kalau kita lihat ramai yang meeting ataupun mesyuarat atas talian dan rasa okey tak apalah kita selesa-selesa kat rumah, pakaian selesa tak kemas pun tak apa. Orang faham, rakan-rakan kerja faham ada dekat rumah. Tetapi adakah penting sebenarnya untuk kelihatan menarik dan juga penampilan pun okey apabila walaupun mesyuarat atas talian, Puan? Sangat-sangat penting sebab sekarang ni ada banyak virtual training on this topic yang mana corporate engage on this topic. Kalau kita tengok balik, virtual sebenarnya sangat susah untuk kita attract perhatian orang, betul tak? Kalau kita jumpa dia lebih senang berbanding virtual. Tapi kalau virtual atas talian ni, colour you kena attract orang tu punya perhatian. That is number one. So you kena bersiap lebih sikit. Lipstick tu kena extra sikit. Bukan sebab nak bersiap dekat rumah, tapi untuk memberi aura positif kepada yang kita nak berkomunikasi atas talian. Sebab dekat virtual ni, kita jadi lebih pucat. Sebab tapi kalau saya kadang-kadang saya tutup video tu. Maknanya tak bersiap lah tu. Kita tutup. Okey, itu apa yang diperkongsikan oleh Puan Debbie tadi dan mungkin ini juga nak kita tanyakan kepada Faiza. Kita ini ada cerminan kepada anak-anak kita. Sebab apabila anak-anak kita ini terutama sekali anak perempuan kan, dia pasti mengidolakan ibunya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai, perbuatan kebersihan kita ini akan menjadi orang kata contoh terbaik untuk anak-anak kita. Jadi Faiza sendiri kalau kita tengok di laman sesama Instagram, kadang-kadang kalau Faiza pakai baju biru, anak pun pakai baju biru dan sebagainya kan. Bersiap bersama-sama. Ya, jadi bagaimana sebenarnya perkara ini? Cantik ini memang subjektif, tetapi ia perlu dititik beratkan seawal anak kita kecil lagi sebenarnya di rumah. Faiza. Saya ada masalah OCD. Prinsip OCD bukan perfectionist. Maksudnya saya punya OCD ni di peringkat yang agak membimbangkan lah. Maksudnya daripada segi kebersihan, saya ada satu pantang. So jadi bila anak-anak pun dia terikut benda tu. Jadi anak-anak pun kat rumah bersiap. Saya pun tak faham dia nak pergi mana. Tapi dia pakai gaun semua, nak kan, pakai dress panjang kan. Nak pergi mana ni kan? Kita pula tanya dia, bukan dia tanya dia nak pergi mana ni. Saja di rumah. Jadi dia dah kebiasaan tu. Lepas tu lagi satu, saya tak setuju bila orang selalu cakap macam ada duit, boleh lah. Macam itu statement tak betul tu. Ini bukan soal ada duit ke tak ada duit. Takkan tak boleh sabun buku satu harga 2-3 ringgit aja nak sabun mandi, you know. Saya cakap macam dia kena letak effort.
Dia bukan soal duit sekarang ni. Ini bila kita cakap pasal soal kecantikan ni bukan soal duit. Termasuklah macam pemakanan kita. Sebenarnya kalau nak ikutkan segala benda, kalau macam kita nak like I said, nak tampil pleasant kan. Bila orang tengok kita sedap mata memandang. Bukannya nak kena make up tebal 18 inci tak. Sebab saya pun memang jarang make up. Saya jarang sangat make up. Terutama sekarang dah kurang dah berlakon, lagilah jarang make up. Jadi memang saya hanya kat rumah saya hanya perlu jaga kebersihan, jaga kulit supaya dia tak adalah terkena ataupun selalu pakai sunblock. Sebab kadang-kadang kalau kita masak apa semua kan. Jadi saya jaga benda tu je. So tak ada istilah yang macam bolehlah sembang kalau ada duit. Ini bukan pasal duit. Ini saya memang tak setuju. Selalu sangat orang cakap benda ni. It has nothing to do with money. Bukan soal kaya, bukan soal miskin. Ini diri sendiri. Kebersihan kena jaga. Kan? Ada je kita nampak orang tu cantik tapi bukannya kaya pun biasa. Okey. Dia sebenarnya diri sendiri. Saya bersetuju. Antara nak dengan tak nak je. Betul tu. Dan saya kira saya bersetuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Faiza ini. Tapi kalau kita lihat di laman sesawang Facebook kita ni, ada banyak juga komen-komen kan yang mengatakan betul lah kalau ada duit memang boleh jadi cantik. Tetapi itu yang disangkal oleh Faiza tadi. Sebenarnya bukan sebab duit, Hawa. Tapi orang kata semangat kita ataupun kesungguhan kita. Sebab cantik ni bukan sekadar alat solekan ataupun apa pakaian dan sebagainya, bukan jenama tetapi ia juga boleh dikaitkan dengan apa saja yang boleh kita jadikan barangan di sekeliling kita ini sebagai alatan untuk kesihatan. Contoh seperti Nadia Bryan yang menitik beratkan kecantikannya melalui senaman. Betul tak Nadia? Senaman ni kita boleh buat sendiri je kat rumah kan, tak perlu pun kita bajet yang besar dan sebagainya. Apa antara senaman mudah yang biasa Nadia lakukan kalau dekat rumah tu? Okey, Nadia memang sekarang ni macam menitik beratkan macam senaman lah. Sebab saya percaya kecantikan ni mula daripada dalaman. Macam bila kita sihat, kita perlu ni detox. Dan lagi satu sebenarnya, macam Nadia suka tengok, dia percaya yang makeup yang 10 minit. Dan sekarang kan banyak video-video tutorial. Ramai kat luar sana yang macam nak makeup kat rumah tapi ambil masa yang lama. Sebenarnya ada je macam kita boleh check dekat YouTube ke apa, check cara makeup 5 minit ke, ada 5 minute makeup lah, 10 minutes makeup lah. So dari situ pun kita boleh belajar dan video dan juga senaman tu lah. Senaman memang tak payah keluar pun tak apa. Sekarang boleh tengok video YouTube, buat je di rumah. Dan bila kita bersenam, kita akan lagi semangat. Kita pun rasa macam rasa best lah sebab PKP ni duduk rumah je daripada tak buat apa-apa. Kita bersenam dan hidup yang lebih sihat dan lebih cantik. Dan kita cantikkan diri kita. Cantik tu lah, cantik ni disubjektifkan, dia bukannya cantik you kena make up tebal, bukan. Tapi cantik itu keseluruhan. Orang tengok cantik je dia. Ya, betul. Cantik bukan saja di luaran, semuanya datang dari dalam juga. Kalau cantik di dalam, maka cantik jugalah di luar. Puan Debbie, ramai juga yang rasa memang perlu masa yang lebih untuk bersiap. Tetapi pada penghujung perbincangan kita ni, boleh Puan Debbie kongsikan, jangan jadikan tak cukup masa alasan untuk tidak bersiap walaupun di rumah. Ya, betul. Saya memang dapat banyak sangat feedback yang kata I dah ada anak ramai, I nak kena lead traffic, I nak kena urus rumah, so I kekurangan masa. Sebenarnya masa ni kita plan. Semua orang in this world ada 24 jam. We have equal time. So kalau ada yang boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? It's all about kita jadikan itu priority ke tak. Dan kalau benda tu dah sebati dengan kita, benda tu will get faster. Kalau you dah biasa, it will get faster. So for example, kita biasakan dengan wardrobe. Kemas wardrobe kita, setiap minggu kita susun wardrobe. So kita tak akan pakai baju yang sama. Natural human being, kita akan suka pakai baju favorite kita. So balik-balik baju kita betul. lah. Especially belilah 20 kali pun.
sempat ada bagi tahu my client, apa kata you sedekahkan je lah baju tu supaya you dah tak pakai dah baju tu. So kita susun and then always make a priority untuk kalau kita nak masak, kita siapkan bahan. Baiklah. Sama juga kalau kita nak pakai baju, kita fikir dulu nak pakai baju apa. Okey, Puan Debbie. Terima kasih banyak-banyak di atas tips itu tadi. Kita juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Nadia dan juga Faiza yang sudi berkongsi sedikit sebanyak tentang tips dan juga pengertian tentang topik kita hari ini berkaitan cantik duduk rumah ini. Kalau kita cakap tentang cantik duduk rumah ini bukan bermaksud solekan, pakaian berjenama dan sebagainya, tetapi bagaimana untuk kita seimbangkan antara penjagaan kebersihan dan juga kecantikan diri kita itu, Hawa. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Faizah, Nadia dan juga Debbie. Terima kasih atas perkongsian bersama penonton wanita hari ini. Harap kita dapat jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam. Baiklah, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi di Wanita Hari ini selepas ini. Wanita hari ini. Hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Pastinya pada waktu tengah hari ini ada dalam kalangan anda sedang menikmati hidangan tengah hari ataupun sedang mencari idea resepi baru untuk keluarga dan anak-anak. Oleh itu kami bawakan kepada anda episod akhir resepi mudah dan ringkas masakan Jepun oleh Fiza Sabjahan. Jom kita saksikan. Hai, bersama dengan kami sekali lagi dalam segmen resepi masakan Jepun sihat dan mudah dibawakan khas oleh Tohoku, the northern part of Japan fresh produce. Chef, banyak betul kenangan manis kita sepanjang 7 episod yang lepas. Ini episod terakhir. Ya, episod yang terakhir ni sebab itulah juga episod yang terakhir ni kebiasaannya yang lagi istimewa. Sebab episod terakhir ni juga yang kita nak bagikan adalah dessert. Okey, hari ni kita punya dessert ni namanya Daifuku Mochi Lobak Merah Gozen. Mochi ni dia lebih kepada yang kenyal-kenyal dan dekat dalam tu dia ada inti. Kebiasaannya inti dia adalah kita punya kacang merah ni. Kalau kat Jepun memang dia suka yang inilah. Okey, jadi yang pertama yang paling penting sebenarnya untuk buat mochi kita, kalau tak ada kita punya rice cake ni memang tak jadilah. Sebenarnya yang ini anda boleh dapatkan dekat kedai-kedai yang jual makanan Jepun. Yang ini memang ada. Jadi yang ini juga akan menjadikan dia sebagai mochi. Dan kalau nak tahu yang ini sebenarnya adalah daripada pulut. Pulut yang dah di orang kata dah ditumbuk-tumbuk sampai dia jadi betul-betul sebati sekata macam ni dan dah dibentuk petak macam ni. Kemudian, supaya mudah untuk kita masak. Masukkan terus ke dalam air yang mendidih dan kita biarkan dia lembut sebentar. Okey. Tapi macam biasalah kita dalam setiap segmen kita ada hero Betul. Okey, hero kita hari ni ialah sebenarnya Gozen carrot. Ini carrot bukan sebarang carrot. Carrot ini didatangkan khas daripada Fukushima. Okey, nak tahu tak kenapa saya kata istimewa? Apa tu? Okey, sebab kalau carrot biasa yang kita makan, yang kita beli kat pasar raya, kat pasar mak-mak selalu masak kan, sup carrot dan sebagainya, kandungan gula yang terdapat dalam carrot ataupun lobak merah tu kebiasaannya 5 hingga ke 7% je. 5 ke 7%. Okey, tapi Gozen carrot ni memang sangat-sangat manis dan Gozen carrot ni sebenarnya kandungan gulanya sebanyak 9 hingga 10%. Ini belum masak tau. Nak tengok saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 9 ke 10 kandungan gula tu anda bayangkan dia punya manis macam mana. Kalau yang biasa tu dah manis, yang ini lagi manis. Macam mana rasa Fiza? Okey. Rasa sedap. Sedap. Ini memang boleh makan depan TV. Maksudnya chef, selain daripada kita boleh jadikan dia bahan dalam masakan, dan ini boleh makan mentah, memang rasa dia manis gila. Dan ini kita jadikan dia manisan pula kan. Okey. Seterusnya. Jadi yang ini sebenarnya sambil punya borak tadi, sebenarnya kita dah rebuskan dekat dalam air panas ni dan sekarang kita boleh tengoklah kita punya rice cake ni. Dia akan jadi sedikit pecah dan ini saya akan angkat dan saya akan masukkan dekat dalam kita punya mangkuk dan kita akan tekan dia ataupun kita akan hancurkan dia, lenyekkan dia balik supaya dia jadi macam mochi yang kita mahu. Lenyek-lenyek je? Lenyek-lenyekkan dia. Senang lah. Betul. Sebab kalau nak ikut cara yang lama, sebenarnya anda perlukan beras pulut tu dah masak dia, lepas tu lenyek-lenyek, dia perlukan masa lebih kurang dalam 4 ke 5 jam untuk menghasilkan kita punya mochi. Tapi memandangkan sekarang ni rice cake macam ni memang dah ada dekat luar, jadi kita tinggal nak panaskan saja dan kita lenyek macam ni Fiza. Kemudian bila dia dah jadi cantik, okey, dia dah sebati macam ni, kita boleh terus celup dia dekat dalam kita punya tepung ni untuk kita bulatkan dia. Okey. Tepung ni sebenarnya function dia untuk elakkan daripada melekat kat jari kita lah. Okey. Gozen carrot ni sebenarnya dia ditanam di Madoka Vegetable
Farm di Fukushima, yang mana sebenarnya bukan saja dia ni gozen carrot ni sesuai untuk dijadikan bahan masakan, dijadikan snack, dan kadang-kadang kan kalau kita buat steak tu kan kita boleh juga jadikan dia sebagai hidangan sampingan. Betul. Sebab rasa dia yang sedap. Betul. Tapi sebenarnya gozen carrot ini juga turut dijadikan minuman, sos carrot. Sos carrot. Dan juga percaya tak percaya ada juga yang menjadikan gozen carrot ini sebagai jam. Kalau dah manis macam tu, memang kita masak apa saja memang sangat sesuai lah untuk kita punya hidangan. Dan sekarang ni Fiza, bila saya dah bentukkan dia, dia dah jadi sebati macam ni kan. Okey. Jadi kita akan letakkan kita punya inti dekat dalam ni. Okey, yang pertama kita akan masukkan kita punya ni red bean paste ni. Okey, kita letak sedikit kat tengah. Itulah, saya pun risau Seterusnya, juga ni Chef. apa tu? Penonton dah tengok ini manis. Tengok saya manis. Acuh, dua kali manis hari ni potong kaki ni Takut saya lagi. lagi. Takut tau, bahaya tau. Bahaya. Sabar menonton Okey. Okey, lepas kita dah masukkan kita punya red bean paste dan juga kita punya lobak merah yang kita dah rebus sedikit, kita bulatkan dia dan dah pun siap kita punya bagi anda yang tertanya-tanya dekat mana lokasi boleh kita dapatkan gozen carrot ataupun lobak merah gozen ini, dan juga bahan-bahan daripada episod pertama sampailah episod ke-7 yang lalu, jangan risau kerana kami akan kongsikan kepada anda di manakah lokasi-lokasi yang boleh anda dapatkan segala produk-produk yang kami kongsikan ini. Jadi ini dah dia, Fiza. Fiza nak rasa? Nak letak bawah dulu. Okey, letak bawah dulu. Sila rasa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Manis tu sebenarnya kalau dah ada red bean paste, lepas tu dengan kandungan gula daripada lobak merah tu, kita boleh tahu yang hidangan kita ni cuci mulut ni memang manis ibarat ada gula. Saya tak boleh lah. Kalau tengok Fiza rasa, saya sendiri nak rasa juga. Okey, penonton-penonton semua, tekstur pulut tu kenyal. Betul. Tapi gabungan rasa gozen carrot ni yang manis, sebenarnya lebih manis lagi daripada kita punya red bean paste ni. Dia menyempurnakan rasa tu. Memang sangat-sangat sedap. Dia ada cui-cui kat dalam tu, lihat-lihat. Lepas tu ada manis lagi. Oh, memang sesuai lah ni. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Fiza. Chef. Saya. Penonton-penonton semua, kalau anda dah cuba resipi-resipi ni, jangan lupa untuk tag kami di Instagram Malaysia TV3, dan jangan lupa juga untuk terus dapatkan produk-produk daripada Jepun ini di lokasi-lokasi yang telah pun kami kongsikan. Jangan risau, boleh makan tanpa was-was. Bukan saja produk ini dibawakan khas daripada Jepun, sihat, segar, dan yang paling penting halal. Arigato. Arigato gozaimasu. Oh. Bye. Sedapnya mochi tu, teringin pula nak rasa. Okey. Kepada anda penonton, apabila kita bercakap mengenai kecantikan ni, bukan sahaja dari segi pakaian, tetapi juga kecantikan kulit dan juga kesihatan tubuh badan juga. Oleh itu sebenarnya pada hari ini kita akan juga bersama Puan Rizita Jamaluddin, iaitu pemilik Spa Mawar Putih, untuk berkongsikan tip bahan dapur, bahan barang di dapur boleh dijadikan juga untuk kecantikan. Hello, Assalamualaikum Puan Rizita. Assalamualaikum. Hai. Hai, sihat? Sihat. Alhamdulillah. Wani, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Baik, Puan Rizita, kalau dekat dapur tu sebenarnya ada macam-macam bahan. Kita ada kunyit, kita ada halia. Tetapi apa sebenarnya yang boleh kita gunakan? Okey. Kalau duduk dekat rumah ni sebenarnya, banyak bahan-bahan dapur yang kita boleh buat untuk makeover kita punya kulit dan badan juga, tahu ni Okey, sebenarnya macam yang kita tahu, cantik ni sebenarnya adalah subjektif, betul tak? Okey, tak perlu sebenarnya belanja ratusan ringgit untuk cantik. Yang ada dekat dapur ni pun dah boleh buat kita cantik sebenarnya. Apa antaranya? Okey, antaranya yang Kak Ti nak kongsikan hari ni kita ada madu, kita ada gula, yang ni untuk macam bibir kering ataupun bibir merekah. Boleh dijadikan scrub ya? Ya, betul. Kita boleh jadikan dia scrub ataupun kita boleh jadikan dia masker, macam yang kita tengok dekat dekat TV tu, kita ada boleh campurkan serbuk kopi dengan gula untuk kita buat scrub body, scrub badan
tak perlu kita nak bersusah-susah payah untuk keluarkan wang ringgit untuk kita cantik sebenarnya dekat rumah. Betul tak Wani? Ya, betul. Kalau kunyit tu saya dah nampak kunyit tu digunakan untuk apa Puan? Okey, dekat situ sebenarnya kita nak buat masker Wani. Dekat situ kita ada madu, kita ada tomato, kita ada timun, okey, kita ada yogurt, kita ada kunyit dan juga buah oren Kita blendkan semua bahan-bahan tu tadi. Okey. Kita boleh buat masker seminggu 3 kali Oh, seminggu Madu sekali sahaja. Betul. Okey. Awak boleh tengok kat situ Wani. Kalau madu sebenarnya dia bagus untuk kulit yang jerawat ekstrim. Okey. Dia akan memudarkan bekas-bekas luka. Okey, kalau tomato dia boleh mencerahkan kulit. Okey, dia boleh menutup kita punya liang pori yang terbuka luas. Okey, dan kita ada timun. Okey. Dekat situ, timun ni dia boleh memperbaiki kita punya sel-sel kulit yang rosak. Okay. Kalau yogurt tu dia boleh mengangkat kita punya kulit mati, membunuh bakteria yang boleh menyebabkan jerawat. Ada banyak dan kunyit tu pula dia boleh membasmi kita punya kulit mati, mengatasi masalah kulit berminyak. Oren tu pula dia boleh membantu mencerahkan kita punya kulit. Dan dia boleh memudarkan kita punya parut jerawat dan juga bahan vitamin C yang original. Dekat situ Wani boleh tengok dah. Baik, kalau kita lihat semuanya bahan-bahan yang mudah saja, bahan-bahan yang ada di dapur. Jadi Puan Rozita kata hanya seminggu sekali saja kita pakai masker di muka. Berapa lama tu kita nak letak di muka sebelum kita cuci? Okey, kita cuci dia, kita nak letak dekat muka ni 20 minit saja Wani. 20 minit dah cukup. And then kemudian kita cuci. Okey. Kita boleh cuci. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Rozita. Perkongsian yang cukup menarik sebenarnya. Cukup mudah, hanya 20 minit. Terima kasih banyak-banyak. Baik, harapnya memberi manfaat kepada kita semua. Mulai sekarang, pergi dekat dapur, kita ada gula, ada kopi. Boleh juga dijadikan scrub untuk bibir yang kering. Ya, Puan? Tahan di dapur. Dia boleh menjimatkan poket kita sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih. Kepada anda penonton wanita hari ini, ada pelbagai lagi perkongsian yang ingin kami bawakan kepada anda. Kami nak berehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Daripada awal sampai hujung siaran ini, banyak perkongsian yang telah pun sama-sama kami kongsikan kepada anda. Dan ini ingin kami kongsikan sesuatu kepada penonton-penonton Wanita Hari Ini, iaitu sebuah drama yang epik sudah pun ditayangkan pada Selasa lalu, dibawakan khas oleh Samsung di TV3. Mengisahkan sebuah keluarga dengan matlamat masing-masing untuk menjadikan kehidupan harian mereka lebih epik. Dengan barisan pelakon yang juga epik, Ellie Mazlin, Norman Hakim, Nabila Razali dan Ismail Izani serta Sarah, Syafiq dan Adli daripada lagu Cinta Kita 2. Jangan risau kalau ada yang terlepas, boleh tengok di YouTube TV3 Malaysia. Dan nak tahu tentang promosi yang epik ini, jom kita saksikan. Yang inilah favourite tudung Bella. Cantik kan? Hai, Assalamualaikum. Terima kasihlah sebab sudi tonton Keluarga Epik sebentar tadi. Ni saya nak beritahu sikit ni. Siri Samsung Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G dan Galaxy S21 Ultra 5G akan dilancarkan di pasaran pada 29 Januari ni, di mana anda boleh beli mana-mana telefon siri Samsung Galaxy S21 dan dapatkan aksesori Samsung secara percuma sehingga RM697. Anda boleh dapatkan di mana-mana Samsung Experience Store, Samsung eStore, cawangan telco, platform e-dagang dan pengedar yang disahkan. Untuk ketahui lebih lanjut, layari www.samsung.com.my. Inilah keluarga epik saya. Di Norma baru ni, seorang nak jadi blogger popular. Seorang nak jadi pro gamer. Si ibu pula mulakan perniagaan baru. Sementara si bapa cuba menyesuaikan diri dengan kesibukan di rumah. Nak tahu betapa epiknya keluarga ni? Jangan lupa saksikan Keluarga Epik
Itu dia. Memang epic. Saya dah saksikan. Memang menarik lah dan orang kata sesuai lah dengan norma baharu kita hari ini. Sekarang ini. Betul. Kalau belum tengok, boleh tengok di YouTube TV3 ya. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat ada banyak sebenarnya di waktu senggang anda di rumah itu, anda boleh terus tonton Media Prima kerana di siaran stesen TV3 sendiri pun ada macam-macam perkongsian cerita, drama, talk show dan macam-macam lagi sebenarnya yang cukup-cukup menarik dapat sama-sama dijadikan manfaat dan juga inspirasi untuk sama-sama anda mengisi masa lapang anda dengan hanya perlu duduk di rumah. Ya, betul tu Fiza. Dan esok kita akan kembali dengan topik hikayat rumah tangga iaitu virus rumah tangga. Virus bukan virus COVID-19 sahaja, tetapi ini virus yang juga perlukan vaksinnya Fiza. Ya, kalau cakap tentang virus rumah tangga ni ada pelbagai virus yang boleh menyerang rumah tangga. Sama ada orang ketiga, bukan saja termasuk lelaki ataupun wanita lain, tetapi juga boleh terjadi daripada ahli keluarga, ipar duai. Kurangnya masa yang diluangkan bersama dengan pasangan juga boleh menjadi virus yang boleh membunuh hubungan rumah tangga anda. Esok bersama rakan-rakan kami dan juga tetamu-tamu untuk membincangkan mengenai hal ini. Terus ikuti kami di WHI TV3 pada jam 12 tengah hari. Jumpa lagi. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum. Aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri